kita sambung tajuk yang berikutnya ialah pelupusan tanah di bawah perundangan Islam. Jadi untuk pelupusan tanah ni saya guna slide sebab dalam buku tu saya tengok tak berapa nak detail. Okey, apakah yang dimasukkan dengan pelupusan tanah? Okey, jadi yang pertama sekali kita kena faham tanah ini adalah merupakan pemilikan negara. Milik, kalau contohnya dia di negara kita, tanah ni dia merupakan bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi tanah ini boleh dilupuskan. Dilupuskan tu maksudnya apa? Maksudnya boleh diberi milik kepada orang-orang yang difikirkan layak untuk terima. Contohnya ada orang berjasa kepada negara, kepada kerajaan negeri, jadi kita nak menghargai jasa dan juga sumbangan dia, maka kerajaan boleh anugerahkan tanah kepada dia. Jadi anugerah tanah tu itu kita katakan sebagai pelupusan tanah, pelupusan tanah, iqta'. Okey, jadi kita lihat dalam Islam dia ada 3 cara pelupusan tanah ni, iaitu yang pertama adalah secara iqta', yang kedua secara ihya'ul mawad, dan yang ketiga secara tahjir. Jadi yang kedua dan yang ketiga ni, yang kedua ni ihya'ul mawad dengan yang ketiga ni tahjir ni saya tak bincangkan sebab benda ni kita dah bincang pada minggu lepas. Ni kita dah bincang pada minggu lepas dah. Ihya'ul mawad tu kita bincang dalam tajuk pemilikan sempurna di mana dalam tajuk pemilikan sempurna dia ada antaranya adalah menguasai harta mubah. Jadi di antara cara kita menguasai harta mubah iaitu dengan cara kita teroka tanah. Ihya'ul mawad ni teroka tanah. Tahjir ni kita letak penandaan sempadan. Sebab bila kita nak teroka, maka kita kena tentukan mana sempadan yang kita nak teroka. Jadi kita nak letak dia punya mungkin sempadan tu kita panggil sebagai tahjir, proses penandaan sempadan. Itu tahjir. Ihya'ul mawad dia maksudnya kita nak teroka, dan tahjir tu dia dah termasuk sebahagian daripada ihya'ul mawad. Patutnya tahjir dengan ihya'ul mawad tu dia duduk sekali lah. Sebab kita nak ihya'ul mawad, dia kena mula dengan proses tahjir, iaitu tanda sepadan. Jadi yang kita nak detailkan di sini adalah iqta'. Di mana iqta' ni dia ada 3, iaitu iqta' tamlik, iqta' istiglal dan juga iqta' irfa'. Kita lihat terus kepada iqta'. Ada 3, tamlik, istiglal dengan irfa'. Kita lihat yang pertama dahulu, iaitu iqta' tamlik. Iqta' ni pemberian, tamlik ni pemilikan. Itu bahasa mudah kita nak faham. Jadi iqta' pemberian, pemilikan maksudnya kerajaan bagi hak dan manfaat sekali. Kita sebenarnya kita dah tahu dekat harta tu ada 2 kan. Satu satu manfaat, satu lagi adalah fizikal, fizikal harta. Jadi kalau kerajaan bagi fizikal tanah dan juga manfaat sekali, yang tu dia termasuk dalam kategori yang pertama, iaitu iqta' tamlik. Jadi dalam sejarah Islam, di antara golongan yang pernah mendapat tanah secara iqta' tamlik ialah mereka yang berkhidmat dengan negara. Yang kedua, orang yang berjihad di medan peperangan. Yang ketiga, golongan mu'allaf, saudara baru. Yang keempat, petani yang tidak memiliki tanah. Jadi ini di antara golongan yang pernah diberi oleh Islam sebagai pemberian secara penuh, iaitu pemilikan yang kita namakan sebagai iqta' tamlik. Macam contoh kita lihat dulu apabila skuad badminton negara memenangi Piala Thomas yang terakhir pada tahun 1992, maka kita lihat kerajaan Negeri Selangor dia anugerahkan tanah kepada adik-beradik anak Siddiq Misbun Siddiq, Razif Jalani Siddiq tu. Maksudnya dia kerajaan negeri dia anugerahkan tanah sebab apa? Sebab mereka ini memberi jasa kepada negara. Jadi tanah yang dimiliki menjadikan penerimanya yang pertama kuasa penuh. Dia ada kuasa penuh, maksudnya pemilikan secara sempurna. Sebab tu kalau kita lihat, kalau kita perasan dalam tajuk pemilikan sempurna, di bawah keharusan hukum syarak, kat situ dia ada iqta' tamlik.
Ya, jadi sebab tu iqta' tamlik ni dia merupakan sebab-sebab yang menjadikan penerimanya sebagai pemilikan sempurna. Dan kalau kita mati, maka tanah itu akan menjadi tanah warisan. Iaitu tanah itu boleh diwarisi oleh waris. Okey. Ini di antara contoh jenis tanah iqta' yang boleh diberikan oleh kerajaan kepada seseorang. Yang pertama, tanah mawat. Maksudnya tanah yang terbiar, tanah yang kita katakan tanah yang tidak ada pemilik dan jauh daripada kawasan pembangunan. Jadi kerajaan negeri boleh bagi tanah hutan-hutan tu kepada sesiapa sahaja. Ataupun yang kedua, mungkin tanah yang telah dimajukan. Maksudnya mungkin kerajaan dia dah usahakan bersih tanah tu, kemudian mungkin tak ada modal untuk nak bangun, jadi dia serahkan, dia bagi tanah tu kepada seseorang untuk diusahakan. Boleh jadi kat macam tu. Yang ketiga, mungkin tanah yang ada bahan galian. Tanah tu kerajaan dah kena pasti adanya mungkin gas ataupun ada bahan-bahan galian yang berharga. Jadi mungkin kerajaan tidak ada kepakaran, jadi mungkin kerajaan dia nak mudah, dia bagi tanah tu kepada satu syarikat, dan syarikat itu dia akan usahakan keluar, dan lepas tu dia kena bayarlah cukai ke, zakat ke dan sebagainya lah. Okey. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, iqta' istiqlal, iaitu pemberian milik bertempoh. Yang ni dia termasuk dalam manfaat yang dia termasuk dalam pemilikan tidak sempurna. Sebab apa? Sebab kerajaan dia hanya bagi manfaat sahaja, sedangkan pemilikan tanah itu tetap milik kerajaan. Okey, itu yang kita panggil sebagai iqta' istiqlal, pemberian milik bertempoh, dan biasanya tempohnya agak panjang lah, dalam 40 tahun, 50 tahun. Ataupun kalau di negara kita panggil sebagai leasehold, pegangan pajakan kan. Dia dengan dia ada dua kan, freehold dengan leasehold kan. Jadi kalau yang leasehold tu dia lebih kurang maksudnya iqta' istiqlal lah. Dia lebih kurang masuk tu, maksudnya pemberian bertempoh. Macam kita lihat dalam leasehold tu, maksudnya pajakan 99 tahun. Kita boleh manfaatkan tanah tersebut dalam masa 99 tahun. So kita boleh bina rumah, kita boleh buat apa saja di atas tanah tu, tapi bila berakhir 99 tahun dan kalau kerajaan nak ambil balik, maka kerajaan akan ambil baliklah tanah tu. Cuma kerajaan mungkin akan bayarkan rugi binaan yang berada di atas tanah tersebut. Okey. Jadi kalau iqta' istiqlal, dia lebih kurang macam itulah. Cuma dia beza dengan leasehold. Kalau leasehold tu dia pemilikan sempurna. Macam kita beli rumah. Beli rumah, tengok status tanah pajakan. Kan? Tapi walaupun pajakan, tapi kita katakan rumah tu tetap menjadi milik kita secara sempurna. Sebab apa? Sebab kita bila kita mati, rumah tu boleh diwarisi oleh waris ataupun kita boleh jual dan sebagainya. Tapi kalau yang iqta' istiqlal ni, ada tak? Maksudnya kerajaan hanya bagi manfaat sahaja. Okey. Dan pemberian tanah ini dia bukan bagi free, tetapi dengan bayaran sewa. Okey. Jadi pemiliknya bersifat milk an-naqis, iaitu pemilikan tidak sempurna. Kenapa? Kerana dia hanya memiliki manfaat, tak boleh diurus niaga dan tak boleh diwarisi. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam, pernah diberikan kepada ahli sedekah, orang yang berhak untuk terima sedekah. Sebab orang yang layak untuk terima sedekah ni maksudnya orang yang susah lah. Orang yang susah. Jadi orang yang susah ni kita lihat keadaan. Kalau kita tengok fizikalnya sihat, jadi lebih baik kita bagi tanah secara iqta' istiqlal. Supaya apa? Supaya kalau kita bagi, dia kena usahakan tanah tersebut untuk dapatkan hasil. Sebab dia kena bayar sewa. Jadi sewa tu mungkin sewa yang murah lah daripada harga pasaran. Jadi maksudnya bila kita bagi kepada ahli sedekah ni, orang yang layak untuk terima sedekah ataupun orang susah ni, kita bagi, jadi dia kena usahakan buat sesuatu di atas tanah tersebut, macam tanam ke apa sahaja, dia kena buat sesuatu untuk dapatkan hasil. Okay? Sebab kalau kita bagi secara iqta' tamlik, kita bagi tanah kat dia fizikalnya sihat tetapi dia malas kan. Dia malas, dia orang kata apa, orang yang hanya nak terima saja tapi usaha tak nak. Jadi mungkin dia akan jual. Dia akan jual, dapat duit, dia akan gunakan, habis dia akan minta balik tanah tu mungkin. Jadi maksudnya perkara tu tak selesai kan. Jadi
Sebab tu kita nak bagi kepada orang ni, kita lihat dulu. Kalau orang miskin, tengok fizikalnya okey, kita boleh beri secara istiqlal dan kita bimbing dia dengan bimbingan untuk cara nak tanam dan sebagainya lah. Okey. Kemudian yang ketiga adalah iqta' irfaq, iaitu pendudukan sementara. Okey, yang ketiga ni dia lebih kurang macam yang kedua. Okey, maksudnya diberi oleh kerajaan tanah milik kerajaan dengan bayaran sewa. Cuma kalau iqta' irfaq ni dia tempoh dia lebih sekejap, ataupun dia tempohnya kita boleh gunakan berkala, kan? Contoh paling mudah macam kita sewa tapak untuk pasar malam ke, ataupun untuk bazar Ramadan ke, ya. Jadi itu kita katakan dia termasuk dalam kategori yang ketiga. Maksudnya kita boleh gunakan tanah milik kerajaan dengan tempoh masa yang tertentu dan dengan kemudahan yang tertentu. Okey. Macam contohnya kalau macam pasar malam kan, pasar tani, maka kita hanya boleh gunakan tanah tersebut mungkin dalam masa seminggu tu setiap hari Sabtu je, daripada pukul 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari saja. Kan? Jadi time tu saja kita boleh guna. Maka itu kita namakan sebagai iqta' irfaq. Okey, saya rasa itu sahaja untuk pelupusan tanah. Jadi kalau ada soalan boleh tanya selepas ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.